Obat, oh obat, mari beli obat. Kalau dah terlambat, tak dapat. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang bersama-sama sekarang ini bersama Irfan Syamie dalam rancangan Didik TV KPM. Sekarang ini kita masih bersama-sama untuk Kelab Doktor Muda dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang cukup hebat. Kita saksikan dulu profil guru kita. Inilah dia Cikgu Ying Aisyah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat Irfan. Macam mana pula dengan Irfan hari ini? Haj! Tiba-tiba Irfan bersin Cikgu, hari ini. Irfan minta maaf Cikgu sebab Irfan kurang sihat sikit hari ini. Kenapa tu Irfan? Irfan rasa sesama Cikgu. Hingus meleleh tadi. Irfan. Baik Irfan. Cikgu rasa Irfan perlukan ubat. Ubat? Ubat untuk merawat penyakit sesama Irfan ni. Ubat Cikgu? Ubat tu apa sebenarnya Cikgu? Ubat. Irfan mesti dah pernah dengar dan semua orang mesti dah pernah dengar ubat. Tapi apakah itu ubat? Ubat ialah bahan kimia untuk merawat, Lagi? mengawal dan mencegah penyakit. Macam Irfan ni, sesama Nak kan? kena makan ubat apa Cikgu Nak kalau kena sesama makan ni? Ubat sesama lah Irfan. Ubat sesama lah kan? Takkan ubat lain pula. Jangan ubat lain pula kan. Tapi Irfan, Ya, saya. ubat ni macam contohnya penyakit seperti selsema dan batuk. Ubat ni ialah ubat untuk merawat penyakit. Manakala ubat untuk mengawal penyakit seperti ubat untuk diabetes, untuk asma dan ubat untuk mencegah penyakit seperti vitamin dan vaksin. Baik. Itulah yang dapat dihuraikan secara ringkas mengenai ubat. Okey Cikgu, kita dah faham ubat tu apa. Jadi mungkin kita nak tahu juga, ada tak beberapa jenis ubat yang Cikgu ingin terangkan hari ini? Baik, sebelum tu sebelum saya terangkan bersama dengan Irfan hari ini tentang jenis-jenis ubat dan cara pengambilan ubat. Okey. Apa kata kita buat aktiviti yang menarik untuk permulaan segmen ini? Dengan Cikgu Ying ni kan pasti ada aktiviti kan? Mesti untuk menaikkan semangat, untuk menimbulkan rasa seronok nak belajar tentang ubat. Tentang unit-unit lah dalam Kelab Doktor Muda. Kita nak buat apa ni? Kita nak buat permainan puzzle tajuk ubat. Okey, ada dua dekat sini Cikgu. Ada dua jenis gambar lah di sini. Jadi aktiviti ni apa Irfan perlu buat? Irfan perlu lengkapkan kepingan puzzle untuk gambar ubat di sini. Baik Cikgu. Jadi di sini saya dah letakkan apa kata Irfan boleh ambil kepingan gambar dan ini cuba untuk selesaikan puzzle ini. Dan mungkin kita dapat lihat apakah bentuk sebenar gambar ubat di sini. Baik Cikgu. Okey, kalau kita lihat sekarang ini ada namanya, inhaler. Tapi rupanya macam mana? Murid-murid dekat rumah tolong bagi Irfan, okey? Baik, kita lihat dulu nak masukkan yang mana Cikgu. Irfan pilih dan kemudian cuba cantumkan antara kepingan gambar tersebut. Yang ini ke Rasa macam betul. Okey. Dua dah betul. Okey, tinggal lagi dua. Bawah ni yang ni ke? Okey, macam betul. Okey, dan lagi yang satu. terakhir. Kita letak kat sini. Ada tulisan kenali ubat anda. Kenali ubat anda. Itulah tajuk hari ini. Okey, Irfan? Okey, Cikgu. Ini dia. Rupa kepada ubat inhaler. Wah, okey. Cikgu, saya nak tanya juga. Inhaler untuk apa sebenarnya? Inhaler adalah ubat untuk disedut. Biasanya untuk pesakit asma. Asma yang selalunya macam susah untuk bernafas tu. Ya, betul. Jadi mereka perlukan inhaler untuk sedut dan bantu mereka selesa untuk bernafas. Okey, selesai puzzle yang pertama. Jom kita lihat pula puzzle yang kedua. Okey. Namanya di sini ubat
kalau Ifan teka ubat minum. Okey, tapi rupanya macam mana? Rupanya macam mana? Okey, Kita selesaikan tengok dulu. apakah hasil daripada kepingan gambar puzzle ni. Kita tengok macam mana Irfan nak selesaikan. Ifan nak letak yang mana Ada? Yang ni ke? Ada Ke lagi ni? berapa tu? 3. Okey. 3 ya. Cuba 2 dah betul? 2 dah betul. Baik, lagi 2 Tinggal tinggal. lagi 2. Yang mana Yang rasanya ni. Okey. Okey, lagi satu. Dan kita yang ada yang terakhir. ni. Kita masukkan yang ini. Itu dia. Dah siap dah cikgu? Dah siap dah. Siap. Bagus Ifan. Terbaik. Okey. Okey. Ini adalah rupa ubat minum. Baik cikgu, dah selesai misteri puzzle kita di sini. Menarik ke tak? Menarik dah cikgu, sambil menarik belajar, kan? sambil bermain. Ya, dan kita dapat mendedahkan murid tentang jenis-jenis ubat. Cikgu, adakah di sekolah mereka akan lakukan aktiviti seperti ini? Ya, kita akan lakukan aktiviti permainan interaktif ini pada waktu aktiviti Kelab Doktor Muda segmen Kenali Ubat Anda. Okey, baik Tapi cikgu. Irfan, kita bukan sahaja ada 2 jenis ubat ni je. Ada banyak lagi. Kita ada banyak lagi jenis ubat dalam orang kata apa kehidupan seharian kita yang kita selalu jumpa dan dapat kita lihat. Okey. Kita lihat di sini, Fan. Di sebelah sana ada banyak jenis di ubat. Di sebelah sini kita ada dapat lihat jenis sampel ubat. Okey, yang tadi kita dah tengok sana inhaler dan juga ubat minum. Jadi di sini kita ada ubat kapsul. Baik. Okey, yang ada dalam kapsul. Seterusnya kita ada ubat suppository. Macam susah nak sebut cikgu. Suppository. Ya, sebutan. okey. Yang ketiga. Kemudian kita ada ubat sapu, ubat tablet, ubat titis dan juga ubat minum. Oh, itu rupa yang sebenar. Ya, Okey. rupa sebenar ubat minum. Setiap ubat ini, setiap jenis ubat ini mempunyai fungsi yang berbeza. Tak sama ya. Tak sama. Jadi tadi Irfan tengok inhaler kita gunakan untuk disedutlah penyakit asma. Jadi ubat kapsul macam mana kita cara penggunaan ubat ni? Kita makan cikgu terus. Makan dan telan. Jadi ubat untuk dimakan dan telan, kita dapat lihat di sini ubat kapsul dan juga ubat tablet. Ubat tablet. 2 jenis tu je untuk dimakan dan ditelan. Seterusnya, ubat minum. Ubat minum untuk Diminum semestinya. Baik. Seterusnya, ubat titis. Okey. Selalu cikgu Ifan akan gunakan ubat titis ni untuk melegakan mata cikgu. Kalau mata melegakan penat ke mata. gatal ke, kita letak ubat titis. Betul tu Irfan. Ubat titis ni memang digunakan untuk dititis lah. Jadi biasa pada kegunaannya pada mata, hidung dan Telinga. telinga. Jadi seterusnya kita ada ubat Sapu. Ubat sapu. Ubat sapu mestilah untuk Disapu. disapu pada Okey. kulit. Dan yang terakhir, ubat suppositori. Yang susah nak sebut tadi. Untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Biasanya dalam pengetahuan Irfan lah. Okey, baik, Biasanya ubat ni kita gunakan atas tujuan apa? Ubat suppositori ni. Kalau ikut pengalaman Irfan tak seberapa ni cikgu, Irfan pernah doktor berikan ubat suppositori ni semasa Irfan kecil sewaktu Irfan demam. Ya, Kan? tepat sekali. Jika betul kita mengalami demam yang agak tinggi, suhu dia macam demam panas dengan suhu 39, 40, biasanya kita akan gunakan ubat suppositori. Tetapi bukan untuk dimakan, untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi setiap ubat ini mempunyai fungsi yang berbeza. Jadi bila kita nak ambil semua jenis ubat ini, kita kena pastikan perkara yang paling penting, cara penggunaan yang betul. Okey, macam mana Irfan? Seronok tak belajar tentang ubat ni? Seronoklah cikgu sebab Irfan sekarang ni dapat mengenali pelbagai jenis ubatan yang terdapat dalam kehidupan seharian kita. Dan Irfan harap murid-murid kat rumah juga dah cakna tentang ini, okey? Baik. Itulah yang seronoknya. Bila kita jadi ahli Kelab Doktor Muda, kita dapat banyak pengetahuan, terutamanya contoh tentang
kenali ubat anda. Jadi kita dapat mendorong murid-murid supaya suatu hari nanti dia boleh jadi ahli farmasi. Ahli farmasi, betul cikgu. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Baik, terima kasih cikgu untuk segmen kali ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini tentunya dalam Didik TV APM. Bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk rancangan Kelab dan Persatuan Kelab Doktor Muda. Okey. Mungkin cikgu ada soalan kepada saya tentang ubat, cikgu? Irfan, Ya, saya. sebentar tadi kita dah pun belajar tentang jenis-jenis ubat dan cara penggunaannya. Jadi, kita dapat lihat di sini jenis-jenis ubat yang kita dah belajar tadi. Jadi saya nak tanya soalan pada Irfan, antara jenis-jenis ubat ni yang manakah yang kebanyakannya ada di rumah Irfan? Okey. Yang paling lazim berada di rumah, cikgu, ubat minum. Yang sering digunakan. Sering digunakan. Ubat minum. Jadi bagaimanakah dari segi penggunaannya? Adakah ubat minum itu khusus untuk Irfan ataupun ada lagi khusus untuk anak ataupun ada yang dikongsi ke? Bagaimana itu? Okey, cikgu. Selalunya dekat rumah, ubat minumnya akan dikongsi sebab Irfan rasa okey bila kita gunakan sudu yang berlainan. Sudu yang berlainan? Sudu yang berlainan, cikgu. Ubat yang sama. Ubat yang sama? Boleh kongsi. Okey, itu adalah pendapat Irfan. Betul, pendapat saya. Umum. Pendapat kebiasaan orang ramai. Ubat boleh dikongsi. Mungkin lazimnya orang berkongsi ubat. Contohnya ubat minum. Okey. Tetapi Irfan, faktanya ialah kita tidak boleh berkongsi ubat. Tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh, cikgu? Contohlah saya bagi contohnya ubat minum ini. Okey. Berapa ml? Contohnya kita kata 7.5 ml. Jadi itu adalah sukatan ubat minum untuk Irfan. Dengan berat Irfan, biasanya doktor akan kira dengan umur Irfan. Tetapi ianya adalah berbeza sekiranya ubat itu ingin digunakan untuk anak Irfan yang lebih usia muda, dengan beratnya. Jadi mungkin kalau kita pergi ke klinik ataupun farmasi, mungkin kita akan dapat ubat yang sama. Tetapi doktor mahupun ahli farmasi akan letakkan, orang kata label penggunaan ubat tu tak sama. Tak sama, mungkin 5 ml, jumlah dia berkurangan. Jadi ianya adalah berbeza bagi setiap individu. Jadi sebab tu kita tidak boleh berkongsi ubat. Okey. Kenapa di sini, cikgu, kita ada beberapa alatan? Alatan? Ini tangan siapa pula kat sini, tangan cikgu? siapa? Itu. Okey, kita ada beberapa alatan. Kita ada kepingan board di sini. Okey. Kita ada apa? Kita ada gunting. Kita ada gunting. Baik. Kita ada seterusnya pisau. Pisau. Kita ada pen penanda. Baik. Gam dan juga beberapa bahan yang telah dicetak. Jadi sebenarnya apa yang kita nak buat aktiviti ni? Aktiviti yang berbentuk macam mana dan tentang tajuk apa? Betul. Okey, sebenarnya aktiviti ini berkait dari perbualan kita sebentar tadi tentang ubat. Iaitu macam contoh ubat yang tak boleh dikongsi, tentang amalan-amalan. Amalan lah. Amalan lah yang berkait tentang ubat. Jadi, kita nak belajar tentang amalan 5. 5? Aha, 5. Sebab kita guna tangan 5. Okey, 5. B. Cikgu, B itu apa pula? Bola baju. Bola baju. Biru baju. Bukan. Okey, amalan 5B untuk ubat. Kita ada B pertama sampai B kelima. Jadi,
Kita akan buat aktiviti ni sambil Irfan buat bersama dengan cikgu. Cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan amalan 5B. Okey, jom. Jadi kita Irfan dapat lihat dekat sini untuk kita hasilkan tapak tangan, poster tapak tangan amalan 5B ni kita akan buat lakaran. Okey, menggunakan pen penanda terlebih dahulu. Jadi kita hasilkan lakaran ni lah. Okey. Lakaran ni. Bentuk tangan lah cikgu bentuk kan. Tangan. Sebelah tangan ya ada 5 jari. Mengikut kreativiti. Okey. Jadi kita dah hasilkan bentuk tapak tangan ni. Kemudian Seterusnya, kita mesti menggunakan alatan untuk memotong. Seperti gunting dan ataupun juga pisau. pisau. Okey. Jadi bila kita dah potong, macam kita guna gunting untuk potong dan juga Sediakan, cikgu. pisau, kita nak tebuk ni, kita akan dapat hasilkan bentuk tapak Macam tangan ni. di sini. Okey. Jadi saya dah siapkan poster tapak tangan di sini. Jadi Dah tahu dah tangan siapa ni? Tangan cikgu rupanya. besar tangan cikgu ni kan. Okey, jadi poster tapak tangan ni boleh dibalut mengikut kreativiti masing-masing. Mungkin nak balut dengan macam saya guna ni kertas pembalut hadiah aja. Warna-warni kan. Warna-warni. Mungkin juga nak gunakan kertas warna terpulang pada kesesuaian masing-masing. Baik, jom kita buat tanpa melengahkan masa. Boleh cikgu. Ifan dah tak sabar tampal-tampal ni. Okey, baik. 5B, okey. Okey, ni 5B. Kita dah pun tampal kat belakang ni. Okey, dah siap satu. Jadi kita cari ni Irfan, mana satu B yang pertama? Okey, B yang pertama. Kita akan lekatkan pada ibu jari dulu. Ibu jari dulu. Okey, kita gunakan gam. Kita gunakan Cikgu nak gam. tanya, boleh tak kita guna gam yang berlainan jenis? Contohnya macam gam yang cair ke boleh ke guna pakai? Boleh juga, tak ada masalah. Cuma dari segi bila kita gunakan gam glue stick ni lah dalam bahasa Inggeris, jadi dianya memudahkan kertas tu lekat dengan lebih sekata, tak basah. Betul cikgu. Lebih kemas kan. Okey, ni Irfan dah pun tampal B yang pertama. Okey. Silakan Irfan cuba angkat dan kita lihat sebut. dulu. Baik. Apakah B yang pertama? Yang pertama adalah pesakit yang betul. Pesakit yang betul. Jadi dapatlah kita kaitkan di sini. Ubat mestilah diambil oleh pesakit yang betul. Okey, jadi maksud ubat pesakit tak yang boleh betul dikongsi. cikgu yang sesuai dengan penyakitnya lah. Yang sesuai dengan okey. yang sesuai dengan penyakitnya, tetapi maksudnya kalau ubat tu untuk Irfan sahaja. Irfan sahaja. Bukan tak boleh bagi orang lain lah. Tidak Okey, boleh faham. dikongsi. Okey, Baik, itu baik. B yang pertama. B nombor 1. Sekarang kita nak B yang nombor 2. Okey, Ifan lekatkan B yang dulu. kedua. B yang kedua, kita lihat apakah ia? Apakah pula amalan untuk B yang kedua? Okey, kita lekatkan di tunggu sini. Irfan lekatkan. Baik. Ifan akan angkat sekarang ni. Dan Irfan boleh kongsikan Baik. apakah B yang kedua? Yang kedua adalah ubat yang betul. Ubat yang betul. Maksudnya di sini, sekiranya kita demam, mestilah kita perlu menggunakan ubat demam. betul. Jangan pula kita menggunakan ubat diabetes. Ubat sakit perut ke jangan? Dan maksudnya kita perlu menggunakan ubat yang betul Dan dengan sesuai. sakit kita. Okey. Baik. B yang ketiga. Yang ketiga, mana cikgu? Terima kasih. Yang ketiga. Okey, Ifan akan lekatkan dulu menggunakan glue stick Sebenarnya di sini kan saya. Irfan, di samping kita nak belajar tentang amalan 5B, aktiviti ni sangatlah menyeronokkan bila Betul, dilakukan oleh murid-murid di sekolah ataupun di rumah, sebab mereka macam teruja dengan penghasilan yang orang kata penghasilan hasil kerja yang kreatif. Baik, kita Okey, lihat cikgu. B yang ketiga. B yang ketiga Ifan angkat dulu. Dos yang betul. Dos yang betul. Di okey. sinilah Irfan, dos yang betul. Sekiranya memang telah pun ahli farmasi ataupun doktor dah berikan dos yang betul 7 ml, maka perlu ambil 7 ml. Jangan menggandakan. Okey. Kerana boleh membahayakan kesihatan. Betul. Dan jangan kurang. Kerana tidak mendatangkan kesan kepada penyakit kita untuk rawatan. Kira macam kurang berkesan. Kurang berkesan. Jadi amalkan ubat dengan dos yang betul. Dan okey. Yang keempat. Yang keempat. Kejap Ifan akan baca ya. Okey, Irfan. Baik. Apa kata Irfan tampalkan dulu untuk B yang kelima? Kita baca sekali Dan ya. kita sekaligus Okey, kita boleh, sebutkan cikgu. dia. Tampal dulu dua-dua ya. Lekatkan. Okey, dah kita siap. lihat. Okey, kita B lihat yang dulu. keempat. Keempat dulu. Okey. B yang keempat. Cara ambil yang betul. Cara ambil yang betul, maksudnya cara pengambilan ubat.
sekiranya ubat itu dah pun ditulis untuk diminum, kena minum. Kalau ubat tu misalnya untuk dimakan, kena makan. Maksudnya kena ikut penggunaan. Contohnya, ubat supositori jangan pula dimakan. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Okey, seterusnya Okey. yang terakhir, yang kelima. Masa yang betul. Masa yang betul. Sekiranya masa tu dah pun ditulis, perlu diambil 1 kali sehari. 1 kali sehari, okey. Bermaknanya hari ini dan kemudiannya besok. Kalau 2 kali sehari, bermaknanya 2 kalilah. Masa tu mungkin pagi dan satu lagi malam. Jadi kita perlu ambil ubat ikut masa yang betul. Tak boleh sewenang-wenangnya makan ubat tanpa kira masa. Okey. Contoh cikgu. Tak berkesan. Irfan kena makan ubat tu 2 kali sehari. Tapi Irfan makan 3 kali sehari. Adakah itu dikira sebagai dosa berlebihan? Ya Irfan, dan boleh juga mendatangkan kemudaratan. Kalau boleh pening, mabuk dan sebagainya. Kita mungkin ada rasa tak selesa dan mungkin kalau kita amalkan secara berterusan boleh memudaratkan kesihatan dalaman kita. Itulah dia penjelasan oleh cikgu berkenaan dengan amalan 5B. Okey, baik, terima kasih cikgu. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali semasa ini tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Inilah dia rancangan Kelab dan Persatuan Didik TV KPM untuk Kelab Doktor Muda. Okey, mungkin sekarang ni kita nak lihat pula kepada perkongsian yang lain. Silakan cikgu. Baiklah Irfan, sebentar tadi kita dah pun belajar tentang jenis ubat dan juga tentang amalan 5B. Dan sekarang kita akan belajar pula tentang cara penyimpanan ubat. Okey. Cara penyimpanan ubat. Saya ada satu soalan. Soalan apa tu cikgu? Irfan. Tiba-tiba keluh pula. Okey, soalannya ialah Irfan selalunya simpan ubat-ubatan di rumah. Saya simpan ubat di manakah lokasinya Irfan? Mudah je cikgu. Semua ubat kita masukkan ke dalam peti ais. Macam simpan ayam ke? Macam simpan ayam lebih kurang. Macam simpan makanan-makanan yang lain lah. Jadi Irfan masukkan semua jenis ubat ke semua dalam sekali. peti sejuk. Betul. Semua yang ada di sini ya? Semua cikgu, sebab kita nak kumpulkan sekali. Semua sekali cikgu masuk ke peti ais je. Baik. Mudah. Soalan yang kedua. Ya, saya. Soalan yang kedua Irfan. Irfan simpan semua dalam peti sejuk. Kemudian Irfan campurkan ubat sapu, ubat titis, ubat minum, semua pun campurkan sekali juga. Nak mudah cikgu, letakkan dalam satu plastik, ikat, masukkan dalam peti. Ikat-ikat letak je dalam peti. Betul. Baiklah, sebenarnya Irfan, ubat bukan semua jenis kita boleh simpan di dalam peti sejuk. Oh iya ke? Ada yang tak boleh simpan juga. Aduh, salahlah ni Irfan selama ni. Jadi itulah sebenarnya tanggapan umum tentang cara penyimpanan ubat. Jadi di segmen ini kita nak belajar tentang cara penyimpanan ubat yang betul. Baik, cikgu. Jom kita mulakan. Jom kita mulakan ya. Jadi kita lihat contohlah di sini ada pelbagai sampel ubat. Ubat yang perlu kita simpan dalam peti sejuk seperti ubat supositori ni. Okey, itu boleh Okey, kita catat itu boleh. Itu boleh kita simpan dekat dalam peti sejuk. Peti sejuk. Seterusnya ubat antibiotik. Sirap antibiotik. Oh, okey. Sirap antibiotik. Ubat minum cikgu ubat minum untuk antibiotik jelah. Antibiotik sahaja. Bukan ubat batuk semua bukan. Okey, baik. Okey, yang seterusnya ubat yang seperti insulin. Insulin, okey. Pun kita akan simpan dalam peti sejuk. Selain daripada tu tak ada. Tak ada. Oh, yang tu saja boleh simpan. Itu sahaja Nampaknya cikgu yang Irfan perlu disimpan di dalam peti sejuk atas nasihat doktor. Baik. Jadi ubat lain seperti ubat kapsul, ubat sapu, ubat tablet. Oh, maafkan cikgu. Cikgu terlepas ubat titis di sini. Ubat titis mata ni kita perlu simpan dalam peti sejuk. Oh, okey. Ada empat pula kesemuanya. dia kat sini kan. Ubat titis ni kita simpan dalam peti sejuk. Okey, yang lain semua simpan di tempat lain. Baik. Tapi kita tak boleh tahu ubat-ubat lain ni kita campurkan. Macam Ifan kata bubur. Satu plastik. Masukkan dalam satu plastik ikat. Tak boleh. Aduh. Macam contoh ubat untuk diminum
ubat untuk disapu, ubat untuk disedut, inhaler, kita kena asingkan. Asingkan di tempat yang bersesuaian. Baik. Tapi apa yang sesuai dulu? Apa yang sesuai? Okay, sebelum kita orang kata bincang tentang tempat lah kita nak simpan ubat yang sesuai, kita lihat dulu pandangan umum ataupun kebiasaan orang selalu simpan ubat kat mana. Okey, ni kita dah pun cakap tadi tentang peti sejuk. Tak boleh simpan dalam peti sejuk. Nampak tanda pangkah di situ. Besar kat situ, cikgu. Besar lagi. Tak boleh. Seterusnya, tempat yang selalu orang simpan ubat ialah di dalam kereta. Yelah cikgu, nak cepat kan, nak pergi cepat. kerja. Dan mungkin pada pandangan dia mudah untuk ambil ubat tersebut bila nak guna. Tapi tak boleh simpan dalam kereta. Nampak? Oh, okey. Pangkah lagi cikgu. Besar. Ubat biasa tak boleh simpan dalam kereta. Tapi biasanya kerap orang simpan dalam kereta. Macam pump asma tu, inhaler, dan juga mungkin ubat darah tinggi, kecil manis. Dengan alasan senang nak ambil, takut terlupa. Tapi sebenarnya ada akibatnya kalau kita simpan ubat dalam kereta. Tengok ni Irfan ya. Sekejap cikgu ambil. Contohnya Irfan, kita dapat lihat di sini. Akibat jika disimpan dalam kereta, dah jadi macam mana dah ubatnya? Dah jadi patah dua lah cikgu. Dah jadi macam ni. Sebab bila kita simpan dalam kereta, suhu tinggi, panas. Jadi dia akan menjadikan ubat tu rosak. Rosak. Okey. Dan kalau untuk pump pula, dia boleh evaporasi jadi kosong. Okey. Dah tak ada. Dah tersejak dah cikgu. Dah. Okey. Seterusnya, tempat yang ada dalam rumah, dapur. Okey. Dapur. Bolehkah kita simpan ubat di dapur? Tak bolehlah. Jawabnya terutama dekat dengan tempat memasak lah. Okey. Sebab dia... Cikgu, boleh tak cikgu letak dekat atas tu untuk kita nampak sama-sama? Okey, nampak sama-sama. Okey, saya pusing kat sini lah. Okey. Baik cikgu. Okey, dapat kita lihat di sini. Okey, kita tak boleh simpan kat dapur sebab dari segi yang pertamanya, suhu dia lah panas lah. Yelah, kita nak masak semua tu, takkan nak biar ubat kat tepi tu pula. Jadi akan rosakkan ubat. Dan seterusnya apa ni? Kebersihan, cikgu. Di situlah nak basuh pinggan, di situlah nak masak, di situlah nak simpan ubat. Daripada keselamatan kanak-kanak. Buatnya anak kita, murid nak pergi ambil makanan, nak ambil sudu, dia kata, apa ubat apa ni? Nak rasa sikit lah macam mana, dimakan pula. Dah makan pula. Jadi itu tak boleh simpan di dapur lah. Okey, ini adalah orang kata apa sebabnya. Seterusnya, tandas. Ada ke orang simpan ubat kat tandas? Ada juga orang simpan ubat dalam tandas. Okey, kononnya nak senang lah kan. Okey, sebenarnya tak boleh lah sebab basah, lembab terkena pada ubat kita. Ada juga isu kebersihan di situ. Isu kebersihan dan keselamatan kanak-kanak. Jadi, di mana kita kena simpan ubat ni? Di mana yang sesuai dan afdal cikgu? Kita simpan ubat di dalam rumah, di tempat yang susahlah untuk kanak-kanak akses nak ambil ubat. Di tempat tinggi lah maksudnya. Di tempat yang tinggi, di tempat yang mungkin khas kita ada rak. Okey, ni rak pertama untuk ubat minum, rak kedua untuk ubat sapu. Kita buat label cikgu. Buat label seperti farmasi. Tapi betul cikgu, kalau kita buat label tu lagi mudah. Ya. Untuk semua orang faham. Mungkin juga boleh kita buat label ubat papa. Ubat mama. Jadi mudah untuk kita ambil ubat bila diperlukan. Okey, seterusnya. Dah puas kan dengar cikgu popek. Puas juga cikgu. Puas juga kan. Dia bercerita tentang cara penyimpanan ubat. Apa kata kita buat aktiviti. Dengan cikgu mesti ada aktiviti punya. Betul lah. Aktiviti apa pula kali ni? Aktiviti teka kata penyimpanan ubat. Jadi kita lihat sebelah sana. Di sebelah Irfan ni. Jadi Irfan apa Irfan kena buat? Irfan kena cari perkataan yang merujuk kepada terma-terma tentang penyimpanan ubat. Cari dan gunakan pen penanda untuk bulatkan perkataan. Cikgu, kalau susah boleh tak cikgu tolong Irfan? Boleh je. Okey, boleh. Apa kata Irfan cuba dahulu? Baik. Okey, kita akan mulakan teka kata cikgu. Teka silang kata. Okey. Sebenarnya Irfan dalam modul Doktor Muda memang dah ada dah aktiviti ni. Ya ke? Maknanya kat sekolah pun mereka dah lakukan aktiviti ni bersama-sama lah. Ya, betul. Okey, silakan Irfan.
dekat sini cikgu dah tolong Irfan. Ada 3 cikgu siapkan. Terima kasih. Yang pertama, suppositori. Memang susah kalau Irfan nak buat sendiri. Yang kedua, haba cikgu dah buat. Yang ketiga, cikgu dah letak matahari sebagai jawapan di sini. Okey. Jom kita lihat kepada teka kata yang seterusnya. Kita nak cari asingkan. Asingkan. Cikgu, Jadi ubat perlu diasingkan. Boleh ke Irfan? kena tengok lama sikit lah. Renung-renungkanlah di mana asingkan tu. Okey cikgu. Bulatkan. Irfan jumpa luput dulu. Luput. Luput. Okey. Irfan Kita jumpa luput. Irfan teruskan bulatkan. mencari. Biar Baik. cikgu cakap sikit di sini. Silakan, Ubat cikgu. sebenarnya ada tarikh luput. Ubat pun ada tarikh luput juga. Jadi kita bila nak mengambil ubat kena semak juga bila ada mungkin ada tertulis pada ubat label bilakah tarikh luput. Jadi selepas tarikh luput tak boleh lagi nak ambil ubat tersebut. Jadi perkataan seterusnya. Okey, dah jumpa luput, Irfan dah jumpa insulin cikgu. Insulin. Cikgu boleh ceritakan sikit apa guna insulin? Apa kegunaan ubat insulin? Bukan semua orang ni boleh gunakan dan ambil guna ubat insulin. Ubat insulin untuk orang yang ada penyakit seperti apa Irfan? Diabetes. Diabetes. Cikgu terkejut saya. Tengah buat ni cikgu. Okey, concentrate. Berikan tumpuan. Okey, silakan cikgu. Baik, seterusnya Irfan dah jumpa perkataan dapur cikgu. Dapur. Ini ada tadi kita sebut. Ubat tak boleh disimpan di dapur. Betul. Okey. Seterusnya Irfan jumpa perkataan kenderaan. Kenderaan. Itu pun sama. Kita dah kaitkan tadi. Okey. Ubat tidak boleh simpan di dalam kenderaan. Seterusnya Irfan jumpa perkataan kelembapan cikgu. Kelembapan. Okey. Jadi Sikit. kita tak boleh simpan ubat. Contoh, tadi di dalam tandas, di dapur sebab nak kelembapan. Kadang bila dah simpan ubat di dalam tandas dan juga di dapur, ubat tu boleh jadi lembab dan dia akan rosaklah. Okey. Rosak kita tak boleh. Dah jumpa asingkan cikgu. Dia kat bawah naik ke atas. Bawah. Pening Irfan fikir. cikgu. Asingkan. Dia saja nak mengasingkan. Mengasingkan diri dia cikgu. Mengasingkan diri. Okey. Seterusnya Irfan jumpa perkataan Perkataan? apa ini? Okey, penyimpanan kat mana? Penyimpanan. Cikgu, Irfan Dia saja tu ada simpan. kesulitan cikgu di sini. Dia simpan. Dah jumpa. Okey. Penyimpanan tu dia saja simpan di saat-saat akhir. Nak tengok Irfan jumpa ke tak Okey, ni? asingkan dah. Luput dah. Penyimpanan dah. Selesai. Terbaik. Alhamdulillah. Tahniah. Doktor muda Irfan. Yes. Boleh doktor muda Irfan? Boleh cikgu. Doktor muda Irfan. Doktor muda Irfan. Dah Okey. berjaya selesaikan teka kata penyimpanan ubat. Jadi cikgu, berdasarkan aktiviti yang kita dah lakukan tadi, apa yang boleh cikgu simpulkan sedikit? Jadi sebenarnya ubat memang kita kena tahu cara nak makan, cara nak simpan. Okey. Juga penting untuk memastikan ubat tu dapat kita makan Gunakan. dengan guna dengan berkesan. Simpan dengan cara yang tak betul juga boleh mendatangkan kemudaratan dan Betul. tak berkesan untuk merawat penyakit kita. Jadi kita simpanlah ubat kita elok-elok untuk kegunaan pada masa yang sesuai. Betul. Okey cikgu, jom kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini tentunya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Susan, Irfan nak tanya, ni kotak siapa? Susan? Cikgu, Susan kenapa diam je cikgu? Salah panggil nama. Salah panggil nama. Nama dia siapa? Ha. Susanti. Aduh, bukan. Itu Okey. yang tak menyahut tu. Baik, kembali bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM Kelab dan Persatuan Kelab Doktor Muda. Okey cikgu, nak tanya, ini kotak siapa dan apa yang ada dalam ni sebenarnya? Kotak misteri untuk Irfan. Kotak misteri. Kita lihat apa misteri, kita buka dulu. Jeng, jeng, jeng. Ini ni, wow. Apa? Apakah barang-barang yang ada dalam kotak okey. misteri? Cikgu, dalam ni ada banyak penyataan tentang jenis-jenis ubat, ada kertas juga, ada gam. Cikgu ni nak kepit baju ke apa? Nanti kita akan tahu penggunaannya. Okey, baik. Untuk segmen kali ini cikgu, apa yang kita akan fokuskan? Okey, untuk segmen ini kita akan menghasilkan kotak misteri yang dinamakan kit kenali ubat. Yang mengandungi maklumat semuanya tentang tajuk ubat. Jadi kita dah ada di sini. Okey. Sebenarnya sampel yang dah siap.
Kit peti kenali Boleh cikgu angkat? ubat. Okey. Okey. Kit peti kenali ubat. Okey. Kit mudah je hasil daripada projek Kelab Doktor Muda. Baik. Jadi Okey. ini yang telah pun siap. Jadi untuk aktiviti segmen ni saya nak bersama dengan Irfan untuk bantu Irfan hasilkan kit peti kenali ubat. Okey. Patutlah misteri cikgu sebab tak siap lagi. Tak siap lagi. Okey. Jadi kita nak mulakan macam mana cikgu? Setiap bahagian ni pun ada misterinya yang tersendiri. Baik. Apa yang misteri Jadi tu saya cikgu? keluarkan dulu semua bahan yang ada dalam kotak ni. Jadi semua orang boleh lihat. Okey, kita keluarkan semua dulu. Siap kepit lagi. Itulah fungsinya. Fungsinya. Belum lagi. Belum lagi, okey. Okey, seterusnya sekejap. Okey, kita tengok kotak ini. Okey, kotak ni kosong je. Belum ada apa-apa tajuk. Macam tak meriah je cikgu. Tak meriah. Kita pun tak tahu kotak apa ni? Pizza ke? Kotak hadiah ke? Jadi kita nak namakan dulu kotak kita ini. Kita nak tampalkan tajuk dan gambar simbolik untuk peti kenali ubat. Jadi ini bahannya. Baik. Irfan. Jadi Irfan akan gunakan gam di sini. Irfan boleh tampal ikut kreativiti Irfan lah. Ikut kreativiti Tidak sejauh mana kreatifnya seorang Irfan Syahmi ni. Okey. Kita tampal dulu yang pertama. Murid-murid juga boleh gunakan contoh ya. Di sini huruf kit peti kenali ubat. Contohnya huruf KIT. Murid-murid juga boleh cari pada surat khabar yang lama. Okey, gunting satu-satu pun boleh. Cari K kat mana? K, contohnya ada berita tentang kemalangan. Betul. Ke. Guntingkan K dia. Betul I dia. Tempat ikan ke? Jadi kita guntingkan huruf tersebut dan tampal. Okey. Jadi lebih menarik juga. Baik. Irfan nak tampal sekarang ni gambar ubat-ubatan. Gambar ubat-ubatan. Untuk kita hias lagi cantik kotak kosong tadi ni. Kotak ni pun sangat mudah didapati di kedai. Kotak ni pun murah je harga dia. Betul cikgu. Kadang-kadang kita boleh gunakan barang yang ada dekat rumah saja, barang terpakai. Betul, barang terpakai. Kotak ni pun kalau nak gunakan kotak lama, kotak barang pun boleh. Cuma kita kena gunting dan cantumkan je. Betul. Kalau lagi cantik, meriahkan lagi lah. Maksudnya lebih banyakkan buat gambar-gambar dan warna. Okey. Kita tampal di sini. Kita letak macam ni lah. Jauh sangat ni. Sini. Dekat sikit. Dekat sikit. Okey. Irfan dah siap dah. So kita dah ada, jadi kita dah ada tajuk kit peti kenali ubat daripada Irfan. Okey, kita angkat dulu cikgu, tunjuk kepada kamera. Ini hasilnya. Hasil kerja Irfan. Kit peti kenali ubat. Ada dua gambar dekat sini. Bukan macam biasa ni. Biasa ya. Baik cikgu, seterusnya. Kita buka peti kita ni. Itu dia. Kita dah ada di sini. Orang kata isi kandungan ataupun deskripsi tentang jenis-jenis ubat. Tapi belum lengkap. Kenapa tak lengkap lagi, cikgu? Belum lengkap lagi. Jadi kita nak minta Irfan untuk lengkapkan peti kenali ubat kita. Oh, yang kosong-kosong ni. Ya, betul. Baru nampak. Okey. Baik, kita nak mulakan dengan kapsul dulu, cikgu. Kapsul. Okey, tablet dah ada kapsul. Jadi kapsul, untuk kapsul Irfan pilih macam mana cara kita nak ambil kapsul. Adakah untuk dimasukkan ke dalam dubur ke, untuk disapu ke? Pilih. Kita pilih. Pilih ayat yang sesuai, jawapan yang sesuai. Okey, cara penggunaannya kan? Cara penggunaannya dan tampalkan pada bahagian hadapan. Okey. Kapsul cara menggunakannya adalah makan ataupun telan. Okey. Seterusnya ubat sapu. Ubat sapu. Apa kata ubat saya sapu. tolong. Terima kasih. Nampak tak cikgu tolong Irfan dah berkongsi ilmu. Tolong lagi, terima kasih cikgu. Memudahkan. Untuk disapu pada kulit ubat sapu di sini. Okey, dah tampal. Okey, angkat sikit. Dan seterusnya, tak apa. Yang seterusnya kita lihat kepada ubat sedut. Inhaler. Ubat sedut. Okey. Baik, kita lihat dulu ubat sedut. Dan okey, seterusnya yang terakhir. Irfan nak sebut
Suppositori. Okey, ubat yang Okey. terakhir suppositori ini, Baik. Irfan. Cara penggunaannya sangat unik untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Okey. Untuk demam. Untuk demam. Ya, agak tinggi. Okey, kita dah siap bahagian hadapan. Kit peti kenali ubat, iaitu jenis-jenis ubat Cikgu, seterusnya. ni masih kosong lagi, Masih cikgu. kosong kan? Kosong Macam lagi. tak ada yang istimewa lagi. Okey, jadi kita nak lengkapkan yang seterusnya Baik. tentang masa pengambilan dan juga penggunaan ubat. di sini. Okey. Dah ada dah yang dah lengkap sekali sehari, 3 kali sehari, tapi ada lagi segmen atau bahagian yang perlu lengkap, Oh, yang ada perlu dilengkapkan oleh Irfan. Baik. Okay, di sini Irfan. Okey. Okey, contohnya sekiranya kita nak makan ubat sekali sehari, jadi kita ambil setiap 24 jam. Okey. setiap 24 jam. Mhm. Seterusnya tugasan Irfan, jika ubat ingin diambil atau digunakan 2 kali sehari, berapa 2 jam kali sekali? sehari. Okey, kita bahagi 2, bagi 2, 12. Ya, 12 jam. Okey, Jadi 12 jam. akan Kenapa saya ingat ni? tampalkan Berapa jam? pada kotak Okey. ni. Terjatuh pula kotak ni, cikgu. Kita sabar-sabar je. Sebab belum penuh siap lagi ya, belum siap lagi. Sabar ya, kita Sabar. penuhkan awak Okey, kita letak dulu 12 jam. 4 kali sehari. Okey. 4 kali sehari pula. Kita 4 bahagi kali 4. sehari. 6 jam. Okey. Kita letakkan gam sikit dan kita tampalkan di ruangan kosong. Okey. Cantik. Dah siap? Okey, terima kasih Irfan. Sama. Jadi sini adalah kad masa pengambilan ubat. Sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari dan bila perlu. Bila perlu ada sahaja. sesetengah ubat bila perlu sahaja. Seperti ubat inhaler disedut. Bila perlu sahaja. Okey. Kita masukkan. Masukkan. Dah siap satu. Dah siap satu. Okey, lagi cikgu. Seterusnya, amalan 5B. Tadi 5B. kita dah buat poster. Betul. Tapak tangan. Sekarang kita nak lengkapkan pula kad untuk amalan 5B. Jadi Okey, 1, di sini 2, dah ada 1, 2, 3 dah ada. Okey. Irfan cuma perlu lengkapkan untuk nombor 4 dan nombor 5. Amalan 5B. Okey, Ifah lekatkan yang keempat di sini. Ya, betul. Okey, kita lekatkan yang kelima. Okey, dah siap amalan siap. 5B. Okey, kita lihat dulu. Okey, ini kad Okey. untuk amalan 5B. Boleh Baik. masukkan di dalam peti kenali ubat kita. Okey, baik. Cantik amalan 5B kita. Kita masukkan ke dalam kotak. Seterusnya. Seterusnya kita ada cara penyimpanan ubat yang betul. Tadi kita dah belajar tentang Dah belajar, cara cikgu. penyimpanan ubat yang betul. Okey, ini dah siap, boleh masukkan. Okey, masukkan sahaja. Dah siap yang dah ni. siap Tak perlu dah. tampal lagi. Dan Okey. kita ada lagi sambungan dia yang belum siap. Okey, jadi Irfan boleh Okey, lengkapkan. Ifah tampal dulu cikgu. Kad cara pengambilan ubat yang betul. Ifah akan tampalkan di sini. Okey, di sini contohnya macam melindungi ubat daripada cahaya matahari, Betul. asingkan ubat makan daripada ubat untuk gunakan luar, jauhkan ubat daripada kanak-kanak dan jangan simpan sebarang ubat dalam peti sejuk kecuali dinasihatkan berbuat demikian oleh doktor. Okey, so ini antara cara untuk anda menyimpan ubat anda dengan baik. Okey, baik, kita lihat di sini cikgu. Dah pun siap. Jadi kita nak tengok macam mana, bagaimana penggunaan kit peti kenali ubat. Apa guna? Apa guna ni? Sedia kain ke? Sedia kain ke macam mana? Jadi okey. Okey, ini adalah jadi kita memang nak guna kat dalam ni. Contoh, Irfan adalah murid yang kita masukkan dalam ni je, kita simpan. Okey, contohnya saya nak terangkan tentang jenis ubat. Jadi saya akan pamerkan di dalam kelas semasa sesi penerangan jenis ubat. Jadi bila doktor muda ingin terangkan tentang Masa masa, pengambilan. jadi doktor muda just cuma kepitkan sahaja di sini. Itulah fungsi dia. Itulah fungsinya. Okey. Aktiviti ini sangat memudahkan dan membantu doktor muda menggunakan bahan bantu mengajar ini apabila menyampaikan ceramah atau mesej kesihatan dari kelas ke kelas. Okey. Jadi lebih mudah untuk murid tengok dan faham. Okey, seterusnya jika kita ingin gunakan terangkan tentang amalan 5B, Terkepitkan sahaja, dia cikgu, bagi kepitkan atas sahaja. tu. Jadi dia akan terangkan kelas, lihatlah bahan untuk jadi semua murid boleh tengok. Betul, cikgu. Jadi lebih menarik dan Sistematik mudah. dan efisien juga Okey, sebenarnya. dan yang terakhir tentang cara
Ni kalau kita nak kepit sambung-sambung lagi lah. Betul, boleh juga. cikgu. Okey, itulah dia cara untuk kita menyiapkan kit peti kenali ubat. Jadi, sepanjang lebih kurang 1 jam kita bersama, apakah rumusan yang boleh cikgu lakukan? Silakan. Baik. Okey, Irfan, Ya, kita saya. dah pun belajar daripada awal sampailah ke akhir tentang tajuk ubat. Betul. Jenis ubat, cara penggunaan, amalan 5B, cara penyimpanan ubat yang betul dan juga apa? Apa lagi, cikgu? Lepas cara penyimpanan, cara jenis-jenis ubat, pengambilan. dan segi masa juga. Masa juga. Jadi semuanya dah tersimpan di dalam kit peti kenali ubat ini. Di mana doktor muda boleh je gunakan untuk membawa dari kelas ke kelas. Jadi semua dah lengkap dalam ni. Jadi di sini Okey. Irfan, Ya, saya. hari ini kita dah siap dah semua. Tajuk kenali ubat anda. Sangat penting untuk kita apa? Untuk kita tahu cara penggunaan ubat yang sebenar. Yang penting ubat tidak boleh Dikongsi dan kena simpan di tempat yang betul. Bukan lagi di dalam peti sejuk ya. Okey, cikgu. Terima kasih lagi sekali untuk bersama Ifan hari ini dalam slot Kelab dan Persatuan di Didik TV KPM untuk Kelab Doktor Muda. Kita mengharapkan ilmu yang telah dicurahkan ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Hanya di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.